Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sampai tanah muka surat 18 sampai tanah dua baris. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid syarain amin ya rabbal alamin. Keduanya ta'lu tanjizi hadis, yakni berlaku atau lulus yang baru, yaitu baru mengada sunguti atau meniada akan mungkin kemudian daripada sudah ia mengadakan dia. Tengok kalau musannif rahimahullah. Kedua takluk sifat kudrat. Ingat deh, kita wajib mengaji, yaitu pegang dalam hati Tuhan ada satu sifat, yaitu sifat kudrat. Dengan sifat kudrat itu Allah Ta'ala berkuasa menimbulkan perkara. Jadi takluk bagi sifat kudrat yang secara ijma'. Apa secara ijma'? Secara borong ada dua. Satu, takluk suluhi koding. Apa suluhi koding? Patuk dan padan pada Allah Ta'ala ni hendak mengadakan mungkin atau tiada. Bila lagi tu? Sejak azali lagi. Dia panggil takluk suluhi koding. Perkara mungkin ada lagi, makhluk tak ada lagi, tapi patut pada saja. Takluk nombor dua, iaitu takluk tanjizi hadis. Ingat kali takluk tugas. Tugas sifat kudrat Allah Ta'ala. Apa dia tu? Yakni berlaku ni timbul perkara tu, atau lulus yang baru, yakni makhluk tu, iaitu baru mengadakan sungguti atau meniada akan mungkin kemudian daripada sudah ada, yakni mematikan. Jadi dok timbul semua kita ni di bawah takluk kudrat Allah, takluk tanjizi hadis dia panggil. Lepas tu mati kita tu pun di bawah takluk tanjizi hadis. Jadi lawan ini timbul mari hak meniadakan dan mengada timbul semua di bawah takluk kudrat. Cuma nama dia apa dia? Takluk tanjizi hadis. Takluk satu lagi juga di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala juga, takluk suluhi. Waktu bila ni? Waktu kita tak timbul lagi, tapi waktu tu dipanggil takluk juga, takluk patuk padan. Sekira-kira kalau Tuhan nak bertimbul, boleh tak? Boleh. Dia panggil takluk patuk padan. Mungkin tak ada lagi, tapi patuk padan. Nak cakap gena, berkelayakan lah. Mana dia tu? Tapi tak timbul lagi, benar tu. Di bawah takluk kudrat Allah, dua saja tu. Tengok. Dan yang 8 takluk, 8 tugas sifat kudrat Allah Ta'ala. Zat Tuhan yang bersifat kudrat ni, dia pegang secara ijmali ada dua saja. Takluk suluhi koding, takluk tanjizi hadis. Nak tanpa suluhi tu, patuk dan padang Tuhan nak menimbul kita waktu kita tak ada dulu, tapi tak timbul lagi lah, patuk padang. Jadi nombor 2 takluk tanjizi dia panggil. Bawah di kalau takluk kudrat juga apa dia? Menimbulkan kita semua ni dan meniadakan kita ni mati tu setelah ada kita.
Tu dia panggil apa? Takluk tanjizi hadis. Dua tu dia panggil secara borang ijmali. Aku dia mau tanya takluk kudrat Allah ada berapa? Dua. Betul juga. Yakni apa dia? Patut dan padam bagi Allah Ta'ala dengan sifat kudrat dia. Mengada akan mungkin atau meniadakan dia bila? Waktu azali dulu lagi. Tapi tak timbul waktu tu, patut padang saja. Patut nombor dua, takluk tanjizi. Apa tanjizi? Menimbul mari ni. Menimbul semua ni dan meniadakan kita ni. Hak tu mati. Di bawah apa dia? Takluk kudrat Tuhan juga. Jadi tak lagi di Tuhan langsung kita ni. Dia panggil takluk. Dua takluk tu dia panggil takluk yang kita ketahui secara borong. Selesai dah. Dan yang 8 takluk. Nak tu takluk ni tugas. Supaya mudahlah kita dia ada mata. Di mata ni Tuhan berbuat satu sifat dia mau panggil sifat pelihat. Takluk sifat pelihat kita apa dia? Iaitu melihat akan warna-warna itu dia panggil takluk. Ni. Geng kita begitu juga tenaga. Apa takluk tenaga kita? Membuat akan kerja-kerja. Itu dia panggil takluk. Dapat lagi. Tengok. Dan yang 8 takluk tugas bagi kudrat Allah Ta'ala ni. Apa dia lagi? Tambah lagi 6. Dia jadi 8. Yang dengan tafsili. Apa maksud tafsili? Hurai satu-satu lagi. Hak tali secara borong boleh dah. Lalu ni kita hurai lagi. Apa dia tu? Bahawa ditambah lagi takluk kubdah. Apa maksud kubdah? Takluk genggaman Allah Ta'ala. Tengok. Yakni genggaman begini aturannya dia kata. Yakni takluk genggaman. Begini aturannya. Panggil. Satu, takluk suluhi koding seperti yang dahulu juga. Satu. Keduanya takluk kubdah. Apa maksud takluk kubdah? Tak kala sampai masa imkan, maka mungkin itu di dalam genggaman Tuhan. Apa dia ni? Waktu kita duduk di tengah-tengah waktu imkan dulu. Apa waktu imkan? Waktu jadi Nur Muhammad. Masa tu kita ada lagi weh? Tak ada lagi. Maka waktu tu kita ni di tengah-tengah antara ada dan tak ada. Nampak lagi? Tu dia panggil waktu imkan. Maka waktu tu kita di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala. Genggaman Tuhan. Tengok. Dengan makna jika dia kehendak mengadakan waktu tu, nescaya mengadakan ia. Jadi kita ni Tuhan menghendaki ada. Nampak lagi? Waktu tu kita semua sama saja. Pertengahan di antara ada dan tak ada. Maka waktu tu dipanggil takluk kubdah. Iaitu apa dah? Takluk genggaman Tuhan waktu imkan. Semua makhluk lah, jangan kira kita saja, semua jenis. Semua yang kata makhluk ni di bawah gitu. Jadi duduk tengah-tengah antara timur dan tak timur tu kosong kita ni. Waktu tu kita di bawah genggaman Tuhan. Tu dia panggil takluk apa tu? Tengok. Takluk kubdah waktu imkan. Jika kehendak ia mengadakan, nescaya mengada ia. Tu dia panggil tu, kita ada terapung gitu ya. Tu dia panggil takluk genggaman Tuhan. Dan jika tidak, maka dikekalkan dalam hal tiadanya. Jadi kita boleh bukti kata kita ni Tuhan kena timur tu kita ada. Jadi ada perkara yang Tuhan tak mau timur. Jadi perkara duk timur ni perkara ni waktu imkan lagi di bawah takluk kubdah Allah Ta'ala ketika tu. Nak timur atau tak timur sama orang. Itu dia panggil takluk bawah kudrat Allah. Jadi kita timur. Kenapa? Kerana waktu Tuhan kehendak timur, timurlah kita. Jadi waktu tu dipanggil waktu di bawah takluk kubdah genggaman Allah. Tu masuk yang nombor apa dah? Yang nombor 3 dah. Tengok. Ketiganya takluk tanjizi hadis. Yang kedua tadi. Waktu imkan tadi ni, tengah-tengah tadi ni. Antara ada dan tak ada, kita semua makhluk ni dipanggil takluk genggaman Tuhan.
Kalau Tuhan nak beri timur, timurlah kita seperti yang kita lihat. Kalau tak mau Tuhan timur, tak timurlah kita. Tu dia panggil bawah kerja siapa dia tu? Bawah kerja takluk kudrat Allah Ta'ala. Tu dia panggil kudrat Tuhan, kerja kudrat Tuhan. Atau berlaku mengadakan dia di dalam masa imkan itu, maka jadilah mungkin itu ada. Maka waktu itu dipanggil Tuhan perkenak kita timur, maka timurlah akan mungkin, yakni makhluk. Itu dipanggil tanjiz hadis. Hadis tu baru. Dapat lagi. Tu nombor 2 takluk. Mula-mula genggaman lu, tengah-tengah antara ada tak ada, di bawah genggaman Tuhan. Lepas tu, timur tu, dia panggil tanjizi hadis, di bawah kudrat Tuhan juga. Jadi duk timur ni dia panggil apa? Dia panggil di bawah takluk tanjizi hadis. Pak timur dah. Keempatnya takluk kubdoh. Apa dia itu? Di bawah takluk kudrat Tuhan juga. Iaitu pada masa mungkin ada itu. Loning kita dipanggil apa ni? Kita di bawah genggaman Tuhan dia panggil. Genggaman kubdoh Allah Ta'ala. Maka dalam genggaman Tuhan pula, dengan makna jika Allah Ta'ala kehendak mengekalkan di dalam hal adanya. Kita ni Tuhan kekal tak beri mati, boleh tak? Tu maksud dia tu. Kita lah ni setelah dulu tanjiz hadis timur. Bila timur, kita pula di bawah takluk dia lagi. Takluk apa? Takluk genggaman Tuhan. Apa dia? Tengah-tengah antara mati dan tak mati. Kita ni. Kalau Tuhan nak kekal kita ni tak mati boleh tak? Boleh. Tuhan nak matikan kita boleh tak? Boleh. Jadi ni kita tengah-tengah ni. Cuma ada janjian dari Tuhan, tiap-tiap yang hidup wajib mati. Itu tajuk dia. Tapi kita ni di bawah takluk kubdah genggaman Tuhan setelah ada. Tadi tanjiz hadis timur mari. Lepas timur mari, di bawah takluk kudrat lagi. Apa dia? Tengah-tengah. Terapung juga. 50-50 kita ni. Antara Tuhan nak kekal kita pun boleh. Tuhan nak binasa kita pun boleh. Jadi nampak lari. Tu dia panggil kerja kudrat Tuhan. Jadi ada benda tak boleh kita terbit dari Tuhan? Tak ada lah. Kalau faham boleh reti. Tengok dia kata. Tengok. Jika ia Ta'ala kehendak mengekalkan dalam hal adanya. Macam ni. Maka ditinggal akan dia dalam hal itu, hal ada. Gini. Tanya Anwar umur apa Anwar? Anwar kata 175 juta tahun. Boleh. Kalau Tuhan kehendak kita ni dia tak laku mudah dia ni. Cuma dia sebab Allah janji dia kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka dia nak meniadakan takluk tanjiz hadis pula di bawah kudrat dia juga. Jadi tak ada benar lagi, cuma nampak di mata adalah kita mati sebab apa? Sebab aksiden. Kita mati sebab apa? COVID-19. Sebenarnya di bawah takluk kudrat tanjiz hadis. Mati saja pun dipanggil takluk dia juga, kudrat tu lah juga. Lawan ini kita tengah-tengah ni. Dan jika mengkehendaki meniadakan dia dengan makna mematikan kita semua ni, maka dihilangkan dia. Jadi kita ni tengah-tengah di bawah siapa dia kita ni? Di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala. Tu takluk nombor 4. Ingatlah takluk di kuasa Tuhan. Luah yakmat daripada tak ada kita, tak ada menimur kita, ada kita, lepas tu mati kita, duduklah kubur kita, bakit kita, semua di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala. Tu dia panggil 8 takluk tu. Tengoklah, tengok. Takluk nombor 5. Takluk tanjiz hadis pula. Apa dia tu? Iaitu meniadakan mungkin kemudian daripada sudah ada. Nampak lagi? Jadi duk jadi mati, hilang, mati, semua tu di bawah takluk dia.
takluk kudrat Allah, takluk kudrat iaitu takluk bukan genggaman dah. Dia tanjizi hadis dia panggil. Yakni Tuhan mematikan setelah ada. Itu dia panggil takluk tanjizi hadis, di bawah takluk kudrat Allah. Luah takluk kudrat Allah ni. Daripada tak ada kita, maka menimbul kita. Dalam ada kita ni, duduk lagi tengah-tengah. Lepas tu mati kita pula. Kerja siapa dia? Kerja Allah juga. Itu dia panggil takluk lah, tanjizi hadis. Maka jadilah mungkin itu tiada. Jadi duk mati perut tu dia bawah kerja sebenarnya. Kerja di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala. Tu takluk kudrat sifat yang bahasa ada takluk dia panggil. Ada tugas dia. Jadi mati ni nampak zahir ya. Kita mati sabit kawik, mati sakit buah pinggang, mati sabit kena makan racun, mati sebab accident. Tapi dia sebenarnya apa dia? Buat kerja. Tuhan takluk apa tu? Takluk kudrat tanjizi hadis. Selesai masalah. Nampak lagi. Hak tadi kita hidup lagi. Maka tengah-tengah kita antara mati dan hidup. Di bawah genggaman kudrat dia juga. Dia nak sama hidup kita boleh. Tak mau nak mati pun boleh. Lepas tu pak mati tu pak. Di bawah kudrat dia juga. Dia panggil takluk tanjizi hadis. Maka duk mati tengok. Habis. Di bawah apa dia? Kudrat Tuhan. Tu akidah kita. Tak boleh lari Tuhan. Oh, tuan-tuan nak lari ke mana? Satu tak boleh lari. Dengan Tuhan ni. Dari tak ada kita pada timur kita. Waktu tak ada kita pun digengam dia. Dia kena timur boleh, tak mau timur boleh. Dia panggil suluhi koding. Nampak lagi. Pak timur kita tanjizi hadis. Lalu pula kita hidup ni ada kita ni. Kubdah pula dah. Genggaman lagi. Pak mati kita di bawah kudrat juga. Dia nama tanjizi hadis pula. Nombor 6 di bawah takluk kubdah pula dah. Iaitu di dalam hal mungkin sudah hilang itu. Waktu kita mati pula. Dapat lagi. Maka orang mati ni di bawah takluk apa dah? Takluk kudrat Allah juga. Dia panggil takluk kubdah Allah. Maka ia di dalam genggaman Tuhan pula. Dengan makna jika dia kehendak menghidup. Nak hidup klik lepas mana. Akan dia pula. Maka menghidup ia akan dia. Nampak lagi. Hak matilah kubur tu. Dia panggil apa tu? Takluk kubdah pula. Tengah-tengah pula. Antara mati dan hidup. Pada masa esok ni. Sebab tu akal jawab. Bila orang tanya orang mati ni. Boleh hidup ke boleh mati? Orang hidup ni apa? Orang yang matilah kubur. Wajib hidup ke wajib mati? Wajib hidup ke wajib tak? Mustahil ke wajib? Kita jawab harus. Akal jawab harus ya. Sebab apa? Di bawah takluk kubdah Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak beri hidup, hiduplah. Cuma ada janjian. Pada janjian wajib. Sebab adalah Quran. Tiap kita mati esok akan dibagikan. Tu wajib aridi dia panggil. Pada akal jawab harus saja. Sebab apa? Di bawah takluk kubdah Allah setelah kita mati esok. Kalau Tuhan nak kekal duduklah kubur bila-bila boleh tak? Boleh. Tak jadi kemat. Boleh. Akal jawab boleh jadi. Kalau Tuhan nak dibakit jadi kemat boleh tak? Boleh. Tu dia panggil. Sebab apa? Sebab kita di bawah takluk genggaman Tuhan setelah mati kita ni. Lalu ni masa hidup ni pun di bawah genggaman Tuhan ni. Antara mati dan hidup. Mati itu di bawah takluk kudrat Tuhan juga. Tanjizi hadis. Dan lepas mati tu kubdah kelik. Tengah-tengah pula mati dan hidup. Bangkit kelik esok ni pun. Di bawah. Membangkit kelik. Tanjizi hadis kelik. Duduk di pada masa esok ni pun. Jadi itu kelik. Kubdah kelik. Dia nak hancur kelik. Jadi dunia kelik boleh tak? Boleh. Dia nak pergi kemat terus sampai tak ada dunia boleh tak? Boleh. Itu dia panggil akal jawab harus saja. Ni. Kalau reti Tuhan. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata tiap-tiap kita di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala. Habis. Maka man hidup ia akan dia. Kalau dia nak beri hidup, hiduplah. Mati ni. Kalau dia tak mau beri hidup, tak hiduplah. Semua di bawah takluk kubdah Allah. Genggaman Tuhan.
Cuma kita mengaji dalam Quran ayat kata apa? Kita akan dibangkit pada mahsyar. Jawab jadi pada hukum akal jawab harus saja Allah membangkitkan orang mati, harus tak bangkit. Pada hari ini wajib bangkit pada janjian Tuhan. Itu dia panggil akidah kita pegang gitu. Ya Allah musannif rahimahullah. Dan jika dia kehendak mengekalkan dalam hal hilang itu, hilang tak bakitlah, maka dikekalkan dia begitu, duk gitu tak bakit. Boleh tak tuan? Boleh. Ini akidah kita. Nak royak kata apa? Nak royak kata kita ni sakut dengan Tuhan. Walau kita bersembang atas dunia ni sabit ni sebenarnya tak ada deh. Mari semua musing di dia semua. Tupu Tuhan semua walaupun selai bulu roma. Tengok macam tadi ya. Dari tak ada kita pada timur kita, dalam kita ada hidup ni pun bukan terlari pada Tuhan. Di bawah genggaman dia juga. Mati kita pun di bawah tangizi hadis. Mati kita lalu pun duduk dalam pun di tengah genggaman dia juga. Bangkit kita pun tengok. Ketujuhnya di bawah takluk kudrat saja ni. Dia ada 8 takluk. Boleh faham ni. Aku pun lama tak cakap ni. Nampak dah. Baru ni cuti. Orang telefon suruh baca Isra' wal Mi'raj. Kali sekali lagi ceramah kata, tak gitu. Tengok muka Anwar hari ni. Saya buat ceramah Isra' Mi'raj pekat daerah. Mapuhlah aku dah. Ujur dah juga tak ada tuan Syekh. Kalau musannif rahimakumullah. Isra' Mi'raj ni pun banyak sangatlah. Sampai kena tinggal kuliah lah. Saya malah tinggal kuliah lah ni. Kalau tidak betul ni tinggal pula Anwar ni. Mari jugalah saya Anwar kata apa pula. Kalau musannif rahimakumullah. Tengok ni. Lama tak baca lah, sebulan lebih cuti. Ketujuhnya ni semua bawah takluk kudrat Allah. Apa dia ni? Takluk tanjizi hadis pula. Iaitu menghidupkan dia lepas hilang itu, yakni bangkit selepas mati esok ni. Dipanggil apa? Di bawah siapa tu? Tuhan juga, kudrat Tuhan juga. Tapi nama dia apa? Tanjizi hadis. Tuhan membangkit esok ni. Baru 7, dia ada 8. Dapat lagi. Kedelapannya kita baca pahala orang ni alim belaka lah. Aku tak rak nak hureh dah. Kedelapannya di bawah takluk kudrat tu ya. Kerja sifat kudrat Tuhan ni. Ya beri. Bukan kudrat kerja saja, zat Tuhan yang bersifat kudrat lah. Dapat lagi. Tuhan dengan sifat kudrat dia. Maknanya dia semua berkita ni tak boleh lari di dia. Daripada tak ada sampai bakit kiamat esok pun semua di bawah dia. Nombor 8 takluk genggaman pula, iaitu mungkin itu sekiranya jika Tuhan kehendak mengekalkan dia dalam hal adanya waktu bangkit esok. Beripung di pada masyarakat esok ni, kita di mana tu? Di bawah siapa dia? Di bawah takluk kudrat Tuhan pula. Dah takluk kubdah dia bagi. Di bawah genggaman Tuhan juga. Maka dikekalkan dia begitu. Kalau Tuhan kata aku nak buat kiamat, tak marilah dunia ni, boleh. Dah kena dengan janji dia. Lepas pada kiamat ni tak ada dunia dah. Tu sampai bila-bila. Masuklah syurga dah, tak terbit dah. Nampak lagi. Maka dikekalkan begitu. Sebab tu akal kita jawab kata kita harus saja. Sebab apa? Kalau gitu Tuhan tak mampu. Kalau kita kata tak harus, jadi wajib. Bila wajib, siapa nak halang Tuhan menjadikan dunia kembali? Akan jawab klik. Kalau kita kata mustahil lah Tuhan boleh bangkit klik jadi dunia, siapa nak halang Tuhan untuk menjadikan dunia klik? Jadi boleh tak pada akal kita? Akal kita menerima selepas jadi kiamat, masuk dalam syurga neraka, Tuhan berasa nak, Tuhan kata nak hapus klik, boleh tak? Boleh, akal kita boleh terima. Dia hapus syurga neraka, buat dunia lain pula. Dah manusia kaki 16. Anwar pada juga tapi kaki 16 dah.
Akan jawab apa? Harus saja. Apa lagi? Tengok ni. Sebab apa? Sebab takluk mana? Takluk kepada Allah Ta'ala. Cuma pada janjian dia wajib dah. Tuhan tekak tak akan jadi dunia dah. Manusia dalam syurga sampai bila-bila. Tak ada. Non-stop orang putih panggil. Non-stop ni tak berhenti. Serenok strik. Hak neraka ni terus strik. Bila strik tak kurang, tak berhenti. Cuma pada aridi dia panggil. Pada hukum janji Tuhan, memang Tuhan janji dalam Quran kekal selama-lamanya. Selama-lamanya ni tak ada Nabi lah. Tapi pada akal jawab harus saja. Boleh jadi Tuhan lepas bakit kita di pada masa esok, dia nak beracur bulan syurga neraka, boleh tak? Akal jawab boleh, jangan jawab tak boleh. Kalau tak boleh Tuhan tak mampu. Tu kita jawab tu sebab apa? Tengok dia kata lah. Sebab di bawah takluk kubudah dia juga alam masa esok pun. Kita ni dia bawah takluk kubudah pula dah. Nampak? Maka dikekalkan dia begitu. Makna dia duduklah syurga, duduk neraka. Dan jika dia kena menghilang pula, maka menghilang akan dia. Dia nak pergi hacur neraka syurga pula dah. Dia buat dunia baru pula dah. Boleh tak? Boleh, akan jawab. Sebab tu akan jawab boleh. Kerana semuanya di bawah takluk kepada Allah. Kalau kata tak harus, dia jadi wajib. Apa maksud wajib? Tidak dapat tidak, Tuhan mesti kekal. Jadi bila tekan itu menunjukkan Tuhan ditekan. Siapa nak tekan Tuhan? Untuk mengekalkan syurga neraka. Nampak tak? Oh, tak wajib. Dia tinggal ya, bukan kekal. Mustahil pun. Apa maksud mustahil? Tuhan tak akan bangkit hancur sekali-kali. Tak boleh buat dunia sekali-kali. Tuhan kena kekal. Mustahil Tuhan nak jadikan dunia baru. Maka Tuhan dihalang untuk menimbulkan dunia baru. Jadi di mana jadi Tuhan belah tu? Maka sebab tu akal jawab ikut dia. Cuma dia ada janjian pada aridi, wajib pada aridi. Apa maksud aridi? Wajib pada janjian sebab Al-Quran. Oh ya, lepas pada bangkit kiamat esok, kita ni tak pergi ke mana dah. Tok situ bila-bila. Tapi pada kita pegang sifat kudrat Tuhan, ikut dia. Dia ikut ni. Tu dia panggil takluk kudrat genggaman Allah. Tu dia panggil akidah kita. Pakai akal boleh dapat. Tengok kalau musannaf. Kalau pakai ayat Quran memang macam itulah. Tapi kalau akal boleh fikir kata Tuhan ini tak ditekan dan tak dihalang. Maka harus saja Allah Ta'ala. Kalau orang tanya soalan boleh dah nak menghancurkan syurga neraka? Ya, boleh. Dia buat dunia baru, boleh tak? Sebab apa? Takluk kubdah genggaman Allah setelah kita bangkit di pada masa esok. Masuk syurga, masuk neraka. Bebas bagi dia. Tapi tanya pada ayat Quran, wajib kita beriman bahawa Allah kata masuk syurga kekal, masuk neraka kekal. Itu dia panggil 7 takluk. Jadi bila kita kaji klik dari tak ada kita sampai hari kiamat, ada tak waktu ketika kita boleh keluar daripada Tuhan? Tak ada lah. Tu dia panggil mengaji tauhid. Baru kita faham Allah di mana kita boleh tubik daripada Tuhan. Kalau kita cakap oh ni tak kena mengenal dengan agama, tak kena mengenal dengan Tuhan, tak ada. Tak ada benar tuan-tuan. Kehidupan kita aturan daripada ada di semua ni di bawah genggaman kodrat Allah Ta'ala belaka. Kalau maksudnya. Sebab apa? Dia ada 8 takluk masuk yang 2 ijmali tadi campur 6. Dia panggil 8 takluk bagi sifat kodrat Allah Ta'ala. Kalau maksudnya rahimakumullah. Gitu deh. Ketahui olehmu bahawasanya takluk kubdah itu ialah dengan kita putus tilik daripada dalil-dalil, bukti-bukti takluk genggaman Allah, kekuasaan Allah tu. Boleh kok ni, boleh kok ni. Ikut dia. Macam kita ni di bawah takluk kubdah ni, hidup kita semua ni. Sebab tu dia boleh memanjangkan umur orang yang dia kenaki. Dia memanjangkan umur Nabi Isa. Tengok Tuhan buat. Pak siapa Tuhan buat? Tuhan nak tunjuk kata aku nak hidup umur boleh tak? Boleh. Nabi Isa berapa lama lah. Ni. Bukan 1000 tahun. Lama dah. Dari Nabi Muhammad dengan kita pun 1400 tahun. Dia dengan Nabi Muhammad 500 tahun dah.
Ada bisa ada, dan Tuhan janji pula Nabi kita royak dia akan turun membunuh Dajjal. Membuktikan kalau Tuhan nak kekal kita boleh tak? Boleh. Cuma pada adat kita ini mati 60, 50, 40 ya. Tambah pula cocok lah ni pula. Lagi-lagi lah. Hak 60 tu gagah-gagah 62,5. Gi. Aku takutlah cocok ni pun. Nampak lagi? Ada. Seperti hitam, putih, kuning, biru. Sifat iradat menentukan hitam, maka meninggalkan putih, biru, kuning. Itu dia panggil Tuhan dengan sifat menentu. Jadi kita tengok dalil itulah, ada tak ada kita ni. Kerana apa? Tuhan menentukan akan, dia mengendaki boleh ada, boleh tak ada. Maka dia menentu tak ada, tak ada. Itu dia panggil. Tuhan menentukan mengendaki kita boleh jadi Melayu, boleh jadi Siam, boleh jadi Maklah, boleh jadi Siam, boleh jadi Melayu, boleh jadi Sakeh, boleh jadi Ibang, boleh jadi Nusa Pelama lagi. Dan dia menentu jadi Melayu. Maka jadilah Melayu. Maka timur mari itu Melayulah Allah dengan sifat kudrat dia menimbulkan setelah ditentukan oleh sifat iradah. Itu dia panggil itu. Berkadun dua sifat ilmu. Tuhan dengan sifat ilmu dia mengetahui dan menentukan oleh iradah dan menimbulkan oleh kudrat dia. Tiga lah. Tengok qala musannif. Qala musannif rahimakumullah, bahasan terjemah Melayu segala sifat makni. Beradu sekat tu dulu. To be continued.